keadaan ini. Warisi keadaan di mana negara kita adalah negara berbilang kaum. Kita dapati bahawa waktu ini kaum-kaum belum lagi bersatu padu seperti yang diharapkan. Kita perlu cantumkan semua kaum supaya di mana-mana saja kita pergi, kita akan dapati ketiga-tiga kaum bersama dengan kaum-kaum di Sabah dan Sarawak duduk, tinggal bersama, kerja bersama, main bersama dan sebagainya. Kalau kita dapat capai keadaan yang seperti itu, maka saya yakin negara kita akan lebih maju lagi. Perpaduan nasional merupakan proses menyatukan pelbagai bangsa dari semua aspek seperti fizikal, sosial, ekonomi dan politik, tetapi tidak termasuk biologi, supaya setiap masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan bangga akan tanah air. Masyarakat majmuk. Masyarakat di tanah Melayu ataupun Malaysia pada sekitar kurun ke-19 didominasi oleh dua bangsa yang berbeza. Selain daripada masyarakat Melayu yang menjadi tuan kepada wilayah tanah Melayu pada ketika itu, iaitu India dan China. Abad ke-19 adalah titik tolak penting dalam sejarah tanah Melayu, bukan sahaja menyebabkan perubahan politik tetapi juga perubahan sosial dan ekonomi. Dalam perusahaan bilik timah kita telah orang China dan India ke tanah Melayu. China dan India satu lagi kumpulan yang datang di tanah Melayu, iaitu orang Indonesia yang datang dari Kalimantan, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Riau dan lain-lain kepulauan di Indonesia. Isu dan cabaran mewujudkan perpaduan. Pertama, sosial, ekonomi dan politik. Tidak dinafikan bahawa setiap sistem sosial masyarakat mempunyai hierarki kelas sosial yang disebabkan oleh struktur etnik, keturunan, pekerjaan, jawatan maupun ekonomi. Perkara ini sepatutnya tidak menjadi penghalang kepada perpaduan negara kerana setiap sistem sosial masyarakat saling melengkapi dari segi peranan dan tanggungjawab. Politik juga muncul sebagai isu dan cabaran yang cuba mengheret perpaduan apabila isu etnik diperdebatkan dalam konteks hak masing-masing dalam perlembagaan. Kedua, nilai antara kaum. Antara faktor perkara ini terjadi adalah tabiat manusia yang memang suka meletakkan orang lain dalam kategori-kategori tertentu dan memisahkan sesama sendiri mengikut kumpulan-kumpulan. Perkara ini jelas menjadi parah kerana ianya mendorong kepada kejatuhan sesebuah negara. Ketiga adalah globalisasi. Cabaran sosial budaya akan wujud akibat kebanjiran pengaruh budaya barat. Globalisasi yang akan berlaku dalam gelombang yang ketiga ini akan terkesan bukan sahaja dalam bidang ekonomi, perdagangan, teknologi, dan sosial budaya, tetapi juga dalam bidang kebudayaan, cara hidup dan kepenggunaan. Fenomena globalisasi ini tidak mustahil akan memusnahkan jati diri dan identiti masyarakatnya. Kerana setiap pihak untuk mengekalkan perpaduan dan integrasi nasional. Pertama, ibu dan bapa. Ibu bapa perlulah menerapkan nilai-nilai perpaduan dalam diri anak-anak sejak kecil lagi. Persis kata mutiara, melentur buluh biarlah dari rebunnya. Mereka digalakkan berkomunikasi dengan jiran yang berlainan bangsa dan membawa anak-anak mengunjungi rumah jiran semasa hari lebaran. Dengan cara itu, ibu bapa dapat menjadi suri teladan kepada anak-anak dan membolehkan mereka menghayati keistimewaan masyarakat Malaysia yang mempunyai pelbagai jenis kaum dan etnik. Kedua, institusi pendidikan. Antara langkah yang dapat diambil oleh institusi pendidikan adalah dengan memberikan kerja-kerja berkumpulan. Dalam konteks ini, guru-guru hendaklah membahagikan pelajar secara berkumpulan dalam melaksanakan projek-projek sekolah. Guru-guru juga haruslah membahagikan kedudukan pelajar dengan sempurna untuk menggalakkan pelajar berkomunikasi dengan pelajar-pelajar yang berlainan kaum dan bukannya sesama kaum sahaja. Tiga adalah belia. Belia perlulah mengkaji dan menghayati sejarah negara agar dapat memahami erti perpaduan negara. Sebagai satu daripada langkah untuk mewujudkan permuafakatan bangsa, Kementerian Pelajaran Malaysia telah mewajibkan pelajar-pelajar agar lulus dalam mata pelajaran sejarah di peringkat CJ Pelajaran Malaysia.
Langkah bijak tersebut diharapkan dapat menyedari anak-anak bangsa tentang kesan akibat kurangnya perpaduan kaum dalam kalangan masyarakat. Kesimpulan, sebagai penutup, bertepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi. Usaha-usaha untuk mengukuhkan perpaduan negara dan integrasi nasional ini memerlukan sinergi dan dedikasi yang tidak berbelah bagi oleh semua pihak. Janganlah mengizinkan sejarah hitam akibat kurangnya persefahaman dalam kalangan masyarakat seperti peristiwa 13 Mei 1969 berulang di negara ini. Oleh itu, marilah kita bergabung idea dan tenaga yang dihiaskan dengan sikap toleransi dan persefahaman yang kukuh demi mewujudkan integrasi nasional. Majulah Bangsa demi negara.